Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Barakallahu fikum. Ustaz, sebelum tadi mulakan Ustaz, boleh minta berkat doa Ustaz? Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatal anbiya'i wal mursalin wa awliya'is salihin wa ila lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatin qabuli wa husulil ma'mul wa biniyatin shifa'i min kulli amrad wa biniyatin qada'il hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatin fawzil bi husnil khatimah indal mautikal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya, dengar. Silakan Ustaz. Oh, silakan. Baik. Tafadhol dulu. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lahul mukrimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dengan nama Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dan dikumpulkan sekali lagi. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan sampai di rumah setelah saya ada kuliah tadi di masjid. Ada kuliah di masjid, kemudian saya minta izin untuk tidak bersama dengan jemaah karena saya katakan ada lagi kuliah yang akan berlangsung secara Zoom di rumah saya. Jadi tepat sampai di rumah pada jam jam 8:30 malam. Antara pelajaran sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu, berjumpa dengan orang yang mencintai ilmu, juga berjumpa dengan seorang guru yang boleh menyampaikan ilmu, itu semuanya rezeki. Semuanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah, barang baik, barang yang baik. Barang yang baik itu apa? Barang yang baik adalah sesuatu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi saya baru membicarakan tentang kitab Al-Hikam tadi. Kita jangan membicarakan sesuatu apabila tidak ianya sampai kepada kita. Katakanlah dalam usaha saya nak datang ke rumah saya tadi, tiba-tiba berlaku kemalangan. Jadi bererti saya tidak direzekikan oleh Allah untuk berjumpa dengan antum semua, sahabat-sahabat saya yang berada di hadapan saya. Dan juga Anda juga tidak berrezeki untuk bersama-sama dengan saya. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita direzekikan dalam majlis ilmu. Insya-Allah barakah dalam majlis ilmu itu barakah yang penting. Bukannya berapa banyak yang kita ambil, berapa banyak yang kita gali, tetapi kalau tidak disertai di situ adanya barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan menjadi haba'an manthura,
sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Jadi mudah-mudahan dengan majlis kita, kelompok kita ini, Allah redha dan juga Allah berkenan dengan apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kita insya-Allah. Baik, kita membicarakan berkenaan dengan hadis yang kelima. Tapi saya ingin mengulang kembali hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang telah kita bacakan pada hari Rabu yang lepas. Saya bacakan terjemahannya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawanya Allah tidak mencabut menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus daripada dada-dada manusia, maka Allah menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para alim, para ulama. Jadi kadang-kadang sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlumba-lumba untuk supaya anak kita cepat hafal Quran. Kita nak anak kita menjadi alim ulama. Sedangkan satu perkara yang sangat penting yang tidak kita ajarkan kepada anak kita ialah mereka mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga anak kita hafal Quran, hafal hadis. Anak saya hafal Quran, anak saya hafal hadis. Semua anak saya hafal Quran. Semua anak saya mengikuti pengajaran hadis dan hafal hadis nabawi kata kita kan. Tapi akhirnya kelak mereka akan pergi kepada satu keadaan di mana mereka keliru sama ada menjadi ulama dunia ataupun ulama akhirat. Sama ada mereka menjadi ulama dunia ataupun ulama akhirat. Sebab itu, apabila ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang besar diangkat ilmunya oleh Allah, maka tinggallah ulama-ulama yang ulama-ulama yang jahat. Ada ilmu agama, tetapi digunakan untuk kepentingan peribadi. Digunakan untuk memuaskan hawa nafsu, digunakan untuk mendapat kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Jadi kelompok-kelompok ini akan hadir. Maka ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang mendidik manusia untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang. Maka akan hilang. Jadi yang mendidik kita adalah orang-orang yang tidak benar dalam perjalanannya. Dan sekiranya tidak benar dalam perjalanannya, maka mereka ini akan membawa kita kepada jalan yang salah. Berlaku kepada seorang abid, yakni seorang hamba Allah yang kuat ibadahnya. Maka apabila kuat ibadahnya, maka dia didatangi iblis dan juga syaitan, termasuk jin. Jadi pada beberapa malam berlaku satu kejadian yang luar biasa padanya, yakni pada saat dia beribadah, tiba-tiba badannya dibawa pergi ke satu tempat yang lain. Suatu tempat yang katanya seakan-akan syurga, kerana di situ dilihat begitu banyak sekali istana-istana, dilihat banyak sekali hiasan-hiasan, perhiasan seperti emas, permata di sekelilingnya, makanan, bidadari-bidadari dilihatnya. Maka dia semakin seronok dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka seterusnya pada malam besoknya perkara sama yang berlaku beberapa malam. Kemudian hal ini diceritakan beliau kepada orang yang ada di sekelilingnya. Maka hal ini sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka laki-laki itu kebetulan berjumpa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, maka dia menceritakan perkara tersebut kepada Imam Junaid dengan membahasakan bahawa aku merasakan bahawa karamah yang aku dapat ini sudah meningkat daripada biasa. Imam Junaid Al-Baghdadi hanya senyum. Kemudian dia berkata, wahai saudaraku, andai kata pada malam ini kamu didatangi oleh makhluk yang membawa kamu ke tempat yang seakan-akan syurga, nanti
pada saat kamu sudah memasuki kawasan tersebut, maka cubalah baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, dan lihat apa yang terjadi. Maka pada malam itu benar, makhluk yang seakan-akan menurutnya adalah malaikat tadi membawa dia pergi ke tempat yang sama yang telah dia pergi pada malam-malam sebelumnya. Dan bila mana dia memasuki kawasan tersebut, dia ingat akan pesan Imam Junaid al-Baghdadi, maka terus beliau melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, pada saat dia selesai membaca tersebut, tempat yang seakan-akan syurga tadi berubah menjadi kawasan sampah. Kawasan sampah. Jadi rupa-rupanya lelaki ahli ibadah tadi telah dipermainkan oleh iblis, jin dan juga syaitan, kerana dia merasakan bahawa karamah dia ada dan merasakan bahawa dia telah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan beruntung dia, kenapa? Beruntung dia kerana pada zaman dia itu ada Imam Junaid al-Baghdadi. Ada Imam Junaid al-Baghdadi, orang alim yang belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Maka bagaimana pula kalau peristiwa yang sama berlaku pada zaman kita sekarang? Misal kata berlaku dengan saya, siapakah yang akan memberi nasihat kepada saya? Ataupun saya ini akan terus khayal dan disebut dengan nama mukhayyil. Orang-orang yang khayal dalam nikmat yang seolah-olah syurga itu tadi. Ini adalah suatu hal yang kita harus risau bahawa apabila diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala golongan alim ulama ini, alim ulama yang betul-betul berada tingkatan makrifatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak membina seorang laki-laki yang boleh bercakap mudah, boleh berbahas mudah, boleh berpidato mudah, tetapi kalau kita nak melahirkan seorang laki-laki yang rahmat Allah senantiasa bersama dengannya, itu sulit. Itu sangat sulit. Kita sahaja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang menuntut ilmu, itu sabarnya diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kita masih tidak sanggup untuk sabar. Masih tidak sanggup untuk sabar. Maka bagaimana pula agak-agaknya kalau dunia kehilangan ilmu agama ataupun ulama-ulama yang istilahnya sebagai orang yang akan menjadi penuntun kepada kita. Jadi kita melihat daripada hadis ini, orang ramai akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya nanti, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, mereka sesat dan menyesatkan, fadallu wa adallu, dan mereka itu sesat dan akan menyesatkan orang-orang yang lain. Maka tinggallah orang-orang yang tidak benar dalam perilaku, tingkah dan kelakuannya. Baik, kita masuk kepada hadis yang kelima. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fil juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman, rawahul Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum kamu adalah umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa,
umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang sebelumnya. Sehasta demi sehasta, sehingga jikalau kamu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sehingga sesuatu perkara yang tidak masuk akal sekalipun, kita akan melakukannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksudkan adalah Yahudi ataupun Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Umat Islam akan mengikuti jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baru semalam saya tengok tengok siapa namanya, Salman Khan. Salman Khan yang tiba di airport Jeddah. Kalau sebelum ini mereka mengadakan konsert pada malam Maulidur Rasul. Mereka memanggil siapa? Justin Bieber. Saya nak sebut pun tak berapa nak reti. Kemudian siapa lagi? Penyanyi-penyanyi hebat, penyanyi barat yang hebat. Yang terbaru ni dia panggil Salman Khan untuk mengadakan konsert, entah konsert apa yang dilakukan di di Jeddah. Jadi mereka sekarang pergi ke arah dunia. Jadi disebabkan itulah umat Islam kalau nak dicontohkan, orang tak melihat sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura sebagai benchmark Islam, kerana kita ajam. Kita bukan Arab. Walaupun ada keturunan Arab di kalangan kita, tetapi kita bukan Arab yang disebut oleh mereka. Mereka yang melambangkan Islam. Kami Islam, kamilah Islam. Sedangkan daripada sudut pengamalan, daripada sudut contoh, Islam di Nusantara jauh lebih baik dan jauh lebih bagus. Bahkan bukan sekadar kita dipuji oleh negara-negara biasa, tetapi kita dipuji juga oleh ulama-ulama seperti contoh ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar yang memuji anak-anak Malaysia. Kalau kita pergi ke Arab, orang Arab sangat suka dengan orang-orang Nusantara. Mereka suka orang Indonesia. Mereka suka orang Brunei. Mereka suka dengan orang Malaysia kerana sikap kita yang lembut. Sikap kita yang lembut, mempunyai sopan santun yang sangat tinggi berbanding dengan mereka. Tetapi walau demikian, kerana kesombongan dan juga keegoan bangsa Arab, maka mereka tidak mengiktiraf kita sebagai satu contoh. Tapi tak kisah. Kerana kita belajar sejarah berkenaan dengan kelahiran nabi-nabi terdahulu, dan kenapa Bani Israel tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW? Kerana baginda tidak lahir di kalangan mereka. Itu sahaja. Kerana mereka tidak lahir di kalangan Bani Israel. Satu. Yang kedua, di negara Israel yang kedua. Tapi bahkan pada peristiwa kelahiran baginda Nabi SAW, ada kisah, ada rahsia di sebalik kenapa Halimatus Sa'diyah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ibu susu kepada baginda Nabi SAW, dan dibawa pergi ke kampungnya Halimatus Sa'diyah di perkampungan yang agak terpencil berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Kerana ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu tersebut untuk mencolek baginda Nabi SAW, dicolek, dibawa ke Israel, maka kemudian dinasabkan kepada nasab Bani Israel. Percaya mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan daripada bangsa Arab. Percaya mereka bahawa Nabi itu adalah Nabi yang terakhir yang akan membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Sifat orang-orang Bani Israel ini sama juga dengan sifat Abu Jahal. Abu Jahal mengakui akan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tetapi kerana sifat sombongnya, egonya yang tidak
yang menyebabkan dia itu menjadi orang-orang yang jahil. Abu Jahal, bapa segala kepada kebodohan. Bodoh itu bermaksud orang yang sudah mengetahui akan kebenaran tetapi mereka menolak kebenaran itu lantaran daripada kesombongan yang ada pada mereka. Jadi disebabkan itu tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Yahudi ini cuba untuk membawa Nabi SAW, bahkan mereka lebih percaya daripada bangsa itu sendiri. Jadi kerana bangsa Arab pada waktu tersebut orang tak percaya bahawa itu adalah tempat lahir orang yang paling mulia. Maka begitu juga dengan Islam yang ada di Nusantara. Bahawa mungkin kita tak percaya bahawa kemungkinan yang akan menjadi ramai di kalangan orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi satu hari kelak adalah di kalangan Islam yang berada di Nusantara. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kita serahkan rahsia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengamalan kita, kan? Pengamalan kita, kepercayaan kita kepada agama kita, kita laksanakan sebagaimana biasa. Kerana itu sudah cukup cantik dah. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, kan? Di Malaysia, kan? Semuanya sudah cukup cantik. Insya-Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Begitulah sehinggalah dalam urusan yang kecil-kecil yang saya sebut tadi, sehingga perkara-perkara yang tidak masuk akal sekalipun bahawa kita akan mengikuti dan mencontohi kaum-kaum Nasrani tersebut. Sedangkan kita mengetahui contohnya jika orang Yahudi masuk dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang sempit dan kotor sekalipun, umat Islam akan terus mengikuti mereka. Zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabdaan baginda Nabi SAW. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka sedar ataupun tidak, ramai orang Islam yang terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani. Dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada mereka. Antara tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita melihat pada masa sekarang, pada zaman sekarang, keberadaan media sosial, handphone, ini antara media fitnah yang paling laju sekali pada masa sekarang. Walaupun ada yang mengatakan bahawasanya handphone ini kalau tujuannya baik seperti pisau, kalau tujuannya baik maka baiklah kegunaannya, kalau tujuannya tidak baik maka tidak baiklah kegunaannya. Kenapa umat zaman dahulu hebat? Kerana mereka tidak ada telefon. Kita ada telefon. Tapi sampai sekarang kita tidak hebat. Kita ada kereta. Sampai sekarang kita tidak hebat. Kita ada kapal terbang. Sampai sekarang kita tidak hebat. Sedangkan pada zaman-zaman dahulu tidak ada punya apa-apa. Tetapi Islam telah mencapai pada kemuncak, pada ketinggian, kemuliaan, kedudukan tempat pada satu ketika dahulu. Kerana kehebatan mereka dalam membina rohani mereka. Mereka ada tok-tok guru, tok-tok syekh, wali-wali Allah yang banyak berada di sekeliling mereka untuk membimbing kita. Tapi jangan risau. Jangan risau kerana kita juga ada kelebihan kita yang tertentu. Maka berdampinglah dengan para ulama-ulama yang bagus akhlaknya, ulama-ulama yang tinggi ilmunya dan juga makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-6. Jadi seperti biasa, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya ada soalan maka saya silakan terus untuk ditanyakan soalan kepada saya. Boleh interrupt semasa saya sedang membaca hadis ataupun kita sedang berbicara. Boleh, Ustaz, saya ada soalan. Jadi dipersilakan, tidak ada masalah.
Baik, hadis yang keenam, kita membicarakan tentang kelompok anti hadis. Anil Miqdam ibnul Ma'di Karibal Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiqur rajulu mutakkian ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahu azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min maramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Daripada Miqdam bil Ma'di Kariba radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka dia berkata, pegangkanlah kami dan kamu hanyalah kitabullah Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, apa yang diharamkan kami haramkan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kisah berkenaan dengan ada satu laki-laki yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila disampaikan hadis Nabi, maka mereka berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah. Yang kita pegang adalah Al-Quran, bukannya hadis. Hadis tidak kita pegang. Maka kalau di Malaysia, ada satu kelompok yang menggelarkan diri mereka Jemaah Jam. Jemaah Jam ini adalah Jemaah Al-Quran Malaysia. Jam. Jemaah Al-Quran AM Malaysia. Maka mereka ini adalah kelompok-kelompok yang boleh dikatakan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengatakan bahawa hadis tersebut tidak otentik atau tidak benar ataupun tidak otentik. Nah, lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Quran. Jadi ittifaqul ulama bersepakat bahawa ada empat kaedah pengeluaran hukum daripada Al-Quran melalui kaedah usul fiqh. Jadi empat sumber yang disepakati tanpa bidunil khilaf. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah ataupun hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat qiyas. Kemudian yang ada 6 lagi istihsan, istishab, masalih al-mursalah, syar'un min qablina, qaus sahabi dan sebagainya itu. Maka yang itu adalah khilaf di kalangan ulama. Ada yang menerimanya dan juga ada yang tidak. Ada anak saya di sebelah saya nih. Jadi sedangkan laki-laki ini sudah menafikan sumber kaedah pengambilan hukum yang kedua, yakni sunnah ataupun daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok ini kalau di Malaysia sudah wujud dan sudah ada. Kalau di tempat antum di Brunei, di Indonesia, di Singapura, saya tidak tahu, mungkin ada. Tapi golongan ini sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. Ia hanya percaya kepada Al-Quran saja. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum ataupun tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi, telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Dan pada realitinya, apabila seseorang itu menolak hadis ataupun sunnah daripada Nabi SAW, maka mereka itu tergolong daripada orang yang mendustakan perkataan Nabi. Dan apa yang menjadi hukum kepada orang yang mendustakan perkataan Nabi itu, hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Kafir ini bermaksud bahawa mereka tidak mempercayai kata-kata daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salah satu daripada rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Nabi dan juga Rasul.
Jadi perkataan Nabi itu wajib dipercayai. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hati-hati dalam menolak hadis-hadis yang dipelajari oleh kita. Wa ima soal hadis-hadis tersebut adalah pada kedudukan hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis yang sifatnya lemah. Lemah bukan bermakna palsu. Bukan bermakna palsu. Bahkan dalam perbahasan hadis maudhu', hadis palsu, kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang didapati daripada Nabi SAW. Misal kata perkataan yang didapati oleh seorang ulama ataupun syekh ataupun wali Allah daripada mimpinya bertemu Nabi SAW. Walaupun perkataan itu tidak sah daripada sudut hukum hadis yang disusun oleh para ulama, tetapi perkataan benar daripada orang soleh itu yang didapatinya daripada Nabi SAW tidak wajar ditolak oleh kita. Tidak wajar. Sebab itu kepercayaan kita kepada ulama itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan jangan dibahaskan, jangan dipersoalkan tentang para ulama ini sama ada mereka itu maksum ataupun tidak. Bahkan ada di antara mereka ketika mana saya kuliah, pernah ditanya oleh saya, Ustaz, apakah Imam Syafi'i itu tidak boleh ditolak pendapatnya? Kalau tidak boleh ditolak pendapatnya, berarti dia itu sama dengan Nabi, yakni maksum. Apakah Imam Syafi'i maksum, Ustaz? Itu sahaja soalan saya. Adakah Imam Syafi'i itu maksum? Bila kita sebut kata bahawa Imam Syafi'i tidak maksum, dia pun kata, tengok. Maknanya kalau maksum itu maknanya dia tidak terlepas daripada kesalahan. Jadi pokok perbicaraan di antara saya dengannya yang dibawanya kepada saya adalah untuk memberitahu bahawa Imam Syafi'i itu juga melakukan kesalahan. Imam Syafi'i itu juga melakukan kesalahan. Jadi kenapa kita nak bincang tentang masalah Imam Syafi'i melakukan kesalahan? Kesalahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i mungkin salah menurut kita, tetapi kalau Imam Syafi'i dihidupkan di depan mata kita, Imam Syafi'i akan memberi hujah kepada kita kenapa dia memilih untuk melakukan pandangan ataupun pendapat ini. Kita nak bandingkan kita dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi begitu tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sewenang-wenangnya kita nak menolak hadis ataupun mengatakan hadis tersebut begitu begini dan sebagainya. Biarkan ahlinya. Siapa ahlinya? Muhaddis. Muhaddis. Biar mereka yang membicarakan dan juga membahaskan permasalahan tersebut. Baik, golongan ini tidak syak lagi telah keluar daripada ikatan agama Islam dan pada realitinya seseorang itu tidak akan memahami Al-Quran jika tidak merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum, maka hadislah yang berfungsi untuk mentakhsiskan. Hadis yang berfungsi untuk merincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat serta menghuraikan dan menerangkan yang muskil. Asbabun nuzul, asbabun wurud, sesuatu hadis, sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian yang berlaku, maka asbab-asbab ini menjadi indikator pertama mengarah ke mana hadis ataupun ayat Al-Quran tadi. Oleh kerana itu syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja, tetapi ia mesti disertai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-7. Apa yang kita pelajari sebelum ni tuan-tuan rahimakumullah taala? Yang pertama sekali kita mempelajari berkenaan dengan dunia Islam menjadi sasaran musuh. Yang kedua, kita membicarakan tentang seluruh dunia
Yang kedua tadi menjadi sasaran. Yang pertama, takwa dan perpaduan di antara umat Islam adalah asas keselamatan di akhir zaman. Tetapi itulah perkara-perkara yang dilakukan oleh musuh Islam pertama-tama sekali. Pada perang Siffin di antara Saidina Ali dengan Muawiyah, umat Islam telah dipecahkan. Pada zaman Saidina Umar telah dipecahkan umat Islam sehingga Umar mati terbunuh. Kemudian zaman Saidina Uthman bin Affan, Saidina Uthman bin Affan pun mati terbunuh lantaran dari perpecahan yang berlaku terhadap umat Islam. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa dan juga perpaduan adalah asas keselamatan. Dan kalau kita menghilangkan asas ini, maka kita berada dalam keadaan yang berbahaya. Kemudian seluruh dunia akan datang mengumuni dunia Islam, agama Islam, ilmu agama itu beransur-ansur akan hilang. Kemudian umat Islam mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani, dan seterusnya. Yang keenam adalah golongan anti hadis yang wujud pada zaman sekarang. Baik. Hadis yang ketujuh. Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Ya. Izinkan saya bertanya. Silakan. Saya merujuk kepada hadis ke-6, golongan anti hadis. Di sana ada disebutkannya padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Taala. Di sini Ustaz, kenapa tidak ada disebutkan mengenai yang dihalalkan dalam Al-Quran? Adakah ia sama juga dalam maksudnya di sini? Baik. Terima kasih Puan. Terima kasih Ustaz. Dia macam ayat Al-Quran tentang pengharaman daging khinzir. Yang disebut dalam Quran bahawa yang haram itu adalah lahmun khinzir. Daging babi. Jadi maka di sini kadang-kadang ada ulama yang membicarakan kenapa ya tidak dikatakan bulunya, kena dikatakan kukunya, tulangnya dan sebagainya. Jadi kita dalam memahami Al-Quran, kita mesti ada mufassir, ahli tafsir yang faham selok-belok bahasa Al-Quran, gaya Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kenapa ayat itu diturunkan? Adakah ayat itu termasuk daripada ayat yang dinansah dan juga dimansuhkan? Jadi semua ini mesti dipelajari, dan kalau kita bukan ahlinya, maka golongan tafsirlah yang bertanggung jawab untuk menjawab persoalan kita ini. Jadi, persamaan dengan hadis yang disebut oleh yang baru kita bahaskan tadi adalah sama sebagaimana ayat Quran yang disebutkan saya tadi berkenaan dengan lahmun khinzir. Bila disebut tentang daging ini apabila kita nak makan binatang, benda yang paling utama sekali dalam komponen binatang tersebut adalah daging. Maka dalam komponen binatang-binatang tersebut yang paling mulia itu adalah daging. Jadi ulama menyebut, kalaulah benda yang paling mulia dalam komponen binatang tersebut, yakni khinzir tadi, lahmun, dagingnya tadi sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling mulia sudah diharamkan oleh Allah, apatah lagi yang kecil-kecilnya. Sebab itu mengambil daripada ayat tersebut, kita haramkan semuanya. Kita haramkan kulitnya, kita haramkan bulunya, kita haramkan tulangnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan babi itu kita haramkan. Jadi berbalik kepada hadis tadi yang mengatakan bahawasanya apa yang kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu samalah hukumnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara-perkara haram ini adalah perkara-perkara yang bersifat tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Nabi Adam alaihi salatu wasalam,
Allah menegah Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Tegahan. Kerana apa Allah memberitahu kepada Nabi Adam supaya jangan makan buah tersebut? Kerana tegahan itulah sering dilanggar oleh orang. Tegahan-tegahan itu sering dilanggarkan oleh orang. Jadi dalam hadis tadi, Nabi kata tentang apa yang diharamkan oleh Nabi itu sama yang diharamkan dalam Al-Quran, berbalik kepada sama juga apa yang dihalalkan oleh Nabi, juga sama seperti apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Cuma dia tidak meletakkan di dalam hadis ini ayat-ayat yang berulang. Sebagai contoh, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama hukumnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian diulang lagi, apa yang dihalalkan oleh Rasulullah itu samalah hukumnya dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu tidak berulang. Kerana dengan adanya tentang ala innal harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma haramallah, ayat itu sudah cukup untuk ulama menebalikkan maksudnya sama, yakni apa yang dihalalkan oleh Nabi juga sama apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran. Jadi sifatnya kenapa tidak disebut di dalam hadis ini? Maka kita boleh beranggapan. Beranggapan ini yang disebut dengan nama zon. Zon. Bahawa Nabi tidak perlu mengulang lagi perkataannya kerana maksud yang dimaksudkan oleh Nabi tentang haram juga sama maksudnya tentang penghalalan. Apa yang disebut oleh Rasulullah halal sama juga apa yang disebut oleh Al-Quran. Takkanlah kita nak kata bahawa Nabi akan berkata sebaliknya, kan? Takkan kita nak kata bahawa apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Nabi belum tentu diharamkan dalam Al-Quran. Sudah pasti tidak. Kerana perkataan Nabi secara asasnya yang kita tahu bahawa perkataan Nabi tidak akan menyalahi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, begitulah tentang jawapan berkenaan dengan hadis tadi. Okay. Terima kasih Ustaz, jelas. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Golongan yang sentiasa menang. Hadis yang ketujuh, Anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zakhirina hatta ya'tiyahum amrullahu wa hum zakhirun. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka sehingga sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah mereka senantiasa berjaya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Kita dijadikan Allah. Dan apabila Allah menjadikan kita sebagai umat la nabi wala rasul ba'da, adalah satu umat yang mana tidak ada nabi dan rasul yang akan lahir setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyebut kita sebagai khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang paling baik. Khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang pernah diwujudkan oleh Allah, dan kamu inilah yang terbaik. Sebagai ada di kalangan ulama yang mengkhususkan tentang mereka yang baik ini dikatakan sebagai kelompok yang lahir berdekat ataupun kelompok sahabat ridwanullah ta'ala, telah dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, wa qalilum minal akhirin. Contohnya kan, sedikit sekali di kalangan umat-umat akhir zaman kelak akan beriman pada Allah, akan menerima, akan mempercayai tentang Al-Quran, tentang hadis. Jadi mereka menggunakan ayat ini dan juga ayat tentang yang saya sebut qalilum minal akhirin ini sebagai menguatkan hujah mereka. Ala kulli hal, kita bersangka baiklah
bahawa ayat ini juga dimaksudkan kepada kita umat akhir zaman. Kalau kita tidak baik, kita tak datang ke masjid, kita tak datang surau. Kita tidak akan mengadakan halaqah-halaqah seperti ini, menggali maksud-maksud hadis yang dipelajari oleh kita untuk memahamkan perkataan Nabi SAW. Kalau kita tak baik, kita tak buat benda ni. Kita tidak melakukannya. Tetapi kerana ayat Allah telah menyebut kita adalah umat yang terbaik, maka disebabkan itulah kita melaksanakan hal tersebut. Kita menggali, mencari. Bahkan tidak hanya di sempadan negara kita sahaja. Sebaliknya, kalau sebagai contoh, apa yang kita usahakan ini adalah daripada berbagai negara, berbagai tempat, kan, berbagai suasana dan kondisi, kan. Tapi kita masih juga untuk mencari dan menggali ilmu-ilmu ini kerana hanya orang baik-baik sahaja yang melakukan usaha seperti ini. Maka dilahirkan kita sebagai umat akhir ini dengan pakejnya yang menjadi dhaman, yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang terbaik. Sama ada kita nak meletakkan pada kedudukan yang terbaik ataupun pada kedudukan yang paling rendah. Jadi itu kita sendiri yang meletakkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memelihara kitabnya, yakni Al-Quran. Allah janji dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah sehingga tetap wujud golongan-golongan mukmin di atas permukaan bumi ini. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai pada zaman permulaan penyebarannya sehingga kepada hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang sangat berat. Alhamdulillah, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, kan? Antara 4 negeri ini, yang paling kuat ujiannya adalah Indonesia. Indonesia memang kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuai dengan ujian yang Allah turunkan kepada Indonesia, ramai ulama-ulama yang sama tarafnya bahkan menjadi guru-guru kepada orang-orang Arab di tanah Arab. Tuan-tuan boleh semak di dalam di dalam YouTube berkenaan dengan mimpi Abuya Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kan, dia pernah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Pada akhir mimpinya tersebut, dia ingin bertanya satu soalan kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapakah mereka yang berada di belakangmu? Kata oleh Buya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah cucu baginda Nabi SAW, ulama ahli sunnah, ulama sunni yang tinggal di Mekah, merupakan guru-guru kepada kebanyakan orang-orang pendakwah-pendakwah yang hebat ada di Nusantara pada masa sekarang. Abuya Maliki, Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Maka dijawab oleh Nabi SAW, mereka yang berada di belakang aku itu adalah pemuda-pemuda daripada Indonesia, katanya. Allahu Akbar. Disebabkan selepas daripada kejadian itu, maka Abuya Maliki apabila melihat santri-santri, pelajar-pelajar yang datang daripada Indonesia, dia sangat menyayangi dan mencintainya kerana dia pernah melihat bahawa pemuda-pemuda tersebut bersama dengan baginda Nabi SAW. Kita orang Malaysia taklah cemburu dengan hal yang demikian. Kenapa Malaysia tak ada? Kenapa Brunei tak ada, kan? Mungkin ada ulama-ulama lain yang mimpi berkenaan dengan orang yang bersama dengan Nabi SAW. Jadi kita meneliti sejarah umat Islam pada zaman-zaman teruji dengan ujian yang berat. Ujian ini bermula daripada golongan musyrikin di Mekah dan juga hadirnya golongan al-munafiqin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Seterusnya golongan Riddah, Majusi yang berselimutkan Islam. Golongan Batiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Ini yang datang selepas daripada zaman sahabat. Kita melihat kalau kita belajar falsafah, kalau kita belajar
aliran-aliran pemikiran yang mana banyak yang menghancurkan Islam itu adalah aliran-aliran pemikiran falsafah-falsafah. Pada zaman kita sekarang, kita dihimpunkan dengan kelompok golongan Islam liberal, Islam plural, Islam sekular. Kan? Kita dimainkan dengan fenomena-fenomena seperti ini. Dalam kajian saya, taktik untuk menjadikan Islam ini sebagai satu agama yang caca maba, kelompok-kelompok ekstremis ini dia akan melancarkan perang pemikiran, ghazwatul fiqh. Sama ada dia menjadikan umat ini kepada dua pecahan kelompok. Satu adalah kelompok yang benar-benar sangat longgar pegangan Islamnya. Maka mereka akan lahir sebagai kelompok Islam sekular yang memisahkan agama dan juga kehidupan politik, budaya, semua dipisahkan. Sekular. Kemudian golongan liberal. Golongan liberal. Dan yang ketiga adalah golongan plural yang menyamakan semua agama. We come from different light, katanya. Kita datang daripada lampu yang berbeza. Dia mengumpamakan seperti ini. Telah menterjemahkan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah salah menterjemah perkataan seorang ulama tu. Saya lupa nama ulamanya siapa. Dia kata kita ini datang daripada lampu yang berbeza. Ada lampu panjang, ada lampu bulat, ada lampu yang berbagai, ada yang segitiga, bermacam jenis lampu, tetapi we need the same light. Kita memerlukan cahaya yang sama. Cuma sama ada cahaya itu terang, sangat terang, itu Islam. Ada cahaya yang tidak begitu terang, itu agama, mungkin agama Buddha, mungkin. Jadi agama yang satu lagi, lampu yang terang juga, itu agama Kristian. Jadi dia mengumpamakan pemikiran-pemikiran umat pada masa sekarang dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Jadi ramai yang terpengaruh dengan idea-idea itu. Betul juga, takkanlah orang yang buat baik tak boleh masuk syurga lantaran berbeza agama, katanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Cuma Tuhan ini menjelmakan dirinya kepada kaum ini berdasarkan dengan pemikiran kaum tersebut. Begitu mereka melakukan logika untuk menjustifikasikan perbuatan mereka itu suatu perbuatan yang betul dan benar. Itu satu kelompok. Saya katakan tadi bahawa musuh-musuh Islam akan menjadikan kita umat Islam kepada dua kelompok. Satu kelompok yang begitu longgar dengan Islam. Satu lagi kelompok adalah orang yang begitu ketat dengan Islamnya sehingga mereka akan melihat segala perbuatan salah, mereka akan hukum dengan hukum bunuh. Maka lahirlah kelompok-kelompok ekstremis yang ada pada masa sekarang. Jadi mereka menciptakan dua keadaan. Jadi orang yang berada di tengah-tengah, yakni kelompok-kelompok yang sederhana, wasatiyah, adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Ekstrim, terlalu tidak ekstrim, dan yang ketiga adalah kelompok yang sederhana. Dan kelompok yang sederhana ini senantiasa menjadi mangsa. Kelompok yang sederhana ini senantiasa menjadi mangsa. Mangsa kepada apa? Mangsa kepada kelompok yang ekstrim. Apabila kelompok ekstrim mengatakan kamu harus mengikuti kami, mengikuti tentera kami, kata kelompok sederhana tidak, jalan kamu salah, maka mereka akan dibunuh. Mereka akan dibunuh. Manakala daripada satu pihak yang lain, mereka akan mengatakan bahawa Islam yang kamu lakukan dan buat itu adalah Islam yang sudah ketinggalan zaman.
sedangkan Islam itu berubah, bersesuaian dengan dalil-dalil mereka. Dalil-dalil Al-Quran yang nyokong perbuatan mereka, sedangkan tafsiran yang dilakukan mereka adalah tafsiran yang bertentangan dan juga bersalahan. Jadi kita lihat. Ini yang dikatakan tadi bila kita membahaskan tentang pemikiran-pemikiran yang datang setelah daripada zaman pemergian baginda Nabi SAW. Jadi pemikiran Yunani, serangan bangsa Mongol dan bangsa Tartar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Begitu pula dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin yang berlaku apabila kerajaan Islam di Andalusia, Spanyol dan seterusnya menyambung dengan pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan misioneri Nasrani yang mempunyai alasan. Kalau tuan-tuan minat satu filem yang namanya filem Ertugrul ataupun Osman ataupun Barbarossa, saya minat tiga-tiga filem ini, saya ikuti perkembangannya. Dia banyak menceritakan tentang bagaimana kelompok-kelompok, contohnya kelompok Freemason, kelompok Freemason, kelompok Illuminati sudah wujud daripada zaman dahulu lagi. Konspirasi sudah wujud daripada zaman dahulu lagi. Zaman Nabi belum lahir, konspirasi untuk mencolek Nabi SAW sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi. Ini adalah satu pertubuhan tua yang mana mereka ini adalah pendukung dan juga penyokong kepada Dajjal. Jatuhnya Turki, kerajaan Khalifah Utsmaniyah adalah kerana gara-gara mereka. Berpecahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah dan juga kerajaan-kerajaan Islam pada waktu tersebut adalah kerana mereka. Mereka tidak pernah berhenti, tuan-tuan, untuk menghancurkan Islam sedikit demi sedikit. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu bagaimana. Umat Islam jangan sekali-kali kamu suruh mereka bersatu. Sebab itu di satu tempat ketika mana Nabi SAW berdoa, 3 doa yang diminta oleh Nabi. Yang pertama, jangan dimatikan umatnya semuanya sekaligus. Sebagai contoh umat Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Nabi minta dimakbulkan. Nabi minta kepada Allah supaya jangan umatnya mati kelaparan, dimakbulkan oleh Allah. Dan ketika mana Nabi minta, ya Allah jangan jadikan umat aku berpecah belah, maka doa itu Allah Subhanahu wa taala katakan melalui Jibril alaihi salatu wassalam, 2 ini sahaja yang diperkenankan oleh Allah. Yang ketiga itu bukan maknanya ditolak, Allah Maha mengetahui. Dan disebabkan itulah sampai sekarang umat Islam tidak pernah nak bersatu, umat Islam tidak pernah nak bersama-sama. Kalaulah umat Islam dan bangsa-bangsa Arab bersatu, sudah pasti Palestin sudah selamat. Palestin sudah selamat. Tetapi kerana bangsa umat Islam tidak bersatu, maka Palestin berdiri dengan sendirinya, berjuang bersendirian dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nasrani, Yahudi mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya, serangan daripada segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta di dunia pada hari ini. Sebagaimana yang saya sebutlah. Saya sebut tentang Islam yang senantiasa walaupun ditiup angin, badai dan sebagainya, senantiasa teguh. Ini kelompok yang dikatakan oleh Nabi senantiasa menang. Bukan menang dengan kata berjaya merampas kota Palestin lagi, Baitul Maqdis lagi, tidak. Tetapi kekal hebat dalam mempertahankan akidah umat Islamnya walaupun di mana sahaja mereka berada. Saya habiskan syarah ini. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada golongan yang bersungguh
yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Banyak kelompok. Walaupun ada di ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral, akhlak, tapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Saya lihat di sini ada lebih kurang 26 orang partisipan. Tolak saya mungkin kot 25 orang yang masih sanggup untuk duduk mendengar kuliah, mendengar pengajian, duduk mengharapkan redha daripada Allah, tetap ada. Walaupun boleh lagi orang ramai lagi yang akan datang, tetapi 20 lebih orang ini yang terus duduk dan terus mencengkam bumi untuk sama-sama sehingga habis kepada pengajian kita. Jadi inilah yang disebut. Akan ada orang-orang, walaupun sedikit tapi tak apa. Sebab golongan sedikit dah disebut oleh Allah dalam Quran. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kemudian lagi ayat tentang orang yang mentaati perintah Allah, wa qalilum minal akhirin, sedikit sekali daripada golongan-golongan yang taat pada perintah Allah, sedikit sekali daripada golongan-golongan yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Biarlah kita menjadi golongan yang sedikit tersebut. Baik. Walaupun aktiviti Islam ditindas, diseksa pada suatu tempat, tetapi di tempat lain mereka akan disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya, umat Islam tidak akan lenyap di atas permukaan bumi ini sehinggalah sampai pada suatu waktu sehingga Allah mengkehendakinya, maka pada masa itu Allah akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin. Dan setiap jiwa orang beriman yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat dan orang-orang kafir, maka pada saat itulah akan berlaku hari kiamat. Hal ini akan dibahaskan oleh kita tentang umat yang akhir kelak. Yang mana hadis saya ajar semalam berkenaan dengan akhir masa zaman kelak, di mana mereka berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Katanya apa? Katanya, dulu nenek-nenek kami pernah dengar tentang kalimat ini. Dan pada waktu tersebut mereka tidak mengetahui. Mereka mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang manfaat kalimat la ilaha illallah untuk mereka pada waktu tersebut?" Maka kata Nabi SAW dengan kemurahan, dengan rahim, dengan rahmat Allah, maka disebabkan mereka mengetahui kalimat la ilaha illallah, maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Jadi ini tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang senantiasa menang, yakni golongan dengan kata lain adalah golongan yang istiqamah dalam mempertahankan Islam pada akhir zaman. Jadi selesailah hadis kita yang kita bicarakan pada malam ini. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 hadis yang kita dapat baca pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya boleh memberi manfaat kepada kita. Dan walaupun kita tidak mengerti, tetapi insya-Allah pahala yang kita dapati ialah mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja dahulu. Sekiranya ada pertanyaan dan soalan, saya persilakan. Dan sekiranya tidak ada, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, boleh saya tanya lagi? Silakan. Kalau Ustaz, boleh saya jawab. Okay. Di sini Ustaz, ada lagi tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Jadinya yang ini Ustaz, sebelum itu yang saya ketahuilah, terdapat kaum Ma'juj dan Ya'juj, di mana turunnya nanti Nabi Isa, kemudian daripada nafas Nabi Isa ada tiupan angin dari nafasnya yang akan menghilangkan kaum Ma'juj dan Ya'juj dan tenteranya. Betul ke tu Ustaz? Artinya ada 2 angin lah ni Ustaz sebelum hari kiamat terjadi.
Banyak Baik. angin nanti mematikan satu, pertama yang kaum Ma'jud dan tenteranya, kemudian angin yang keduanya ni dari ni di sinilah untuk mematikan orang-orang Islam. Ya. Betulkah Ustaz pahaman Baik. saya tu? Baik, saya jelaskan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud itu datang setelah kemenangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam menentang Dajjal. Setelah kedatangan Nabi Isa, setelah kemenangan Nabi Isa menentang Dajjal, maka kemudian barulah datang Ya'jud dan Ma'jud. Itu menurut hadis yang kita bahaskan daripada kitab yang sama, kitab yang telah disyarahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Apabila saat bertemu dengan Dajjal nanti, maka Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam mendapat pertolongan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan. Pada waktu tersebut Nabi Isa berundur. Nabi Isa berundur kerana banyaknya sekali Ya'jud dan Ma'jud ini datang menyerang mereka sehingga mereka terpaksa bersembunyi di Bukit Tursina. Tapi kisah ini akan kita bahaskan pada waktu yang lain nanti. Apabila kita berbicara tentang satu hadis yang betul-betul menceritakan dengan kondisi dan suasana hari kiamat pada waktu tersebut. Dan setelah mereka Ya'jud dan Ma'jud itu Ya'jud dan Ma'jud itu mati semuanya, maka Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini. Saya lupa persis. Mungkin ada riwayat menyebut 40 tahun. 40 tahun Nabi Isa akan hingga sehingga Nabi Isa wafat. Dan pada saat Nabi Isa meninggal pada waktu tersebut, dunia akan kembali menjadi jahil semula. Pada saat Nabi Isa kita dah selamat dah. Dunia mula menjadi jahil. Jadi jahil, hilang pegangan. Sebagaimana Nabi Isa, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, meninggalkan sebentar umatnya, padahal umatnya telah melihat bagaimana Fir'aun itu dihancurkan. Dan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan Taurat daripada Allah, maka umat Nabi Isa pergi kembali menyembah sapi betina. Jadi begitu juga setelah zaman Nabi Isa, maka umat Islam kembali menjadi jahil. Dan pada saat jahilnya sudah sampai kepada kemuncaknya, Allah turunkan satu angin yang akan mematikan orang-orang beriman. Yang mematikan orang beriman, pada saat itulah mati orang beriman. Orang yang kenal Allah, orang yang sembahyang, maka yang hidup sekitar orang yang hidup pada waktu itu adalah orang-orang yang jahil. Maka jadilah hadis yang saya katakan tadi berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan pada saat manusia dalam tempoh yang begitu jahil, pada saat itu tiupan sangkakala pun akan ditiupkan oleh malaikat Israfil. Jadi berkenaan dengan Ya'jud dan Ma'jud dan berkenaan dengan angin yang puan sebut tadi, itu memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Cuma pada waktu yang lain kelak kita akan mengkhususkan, menceritakan berkenaan dengan angin merah. Disebut dengan nama angin merah. Dan angin ini juga pernah turun pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam dahulu, yang mematikan orang-orang yang tidak mengambil peringatan daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, angin merah tu yang dimaksudkan dalam hadis ni kah ataupun yang memang daripada nafas daripada angin nafas Nabi Isa, ataupun yang dimaksudkan dalam hadis ni? Bila Ustaz mungkin ada saya pernah mendengar berkenaan dengan hadis nafas itu, tapi saya tidak berani nak membahaskan tentang nafas Nabi Isa itu pada malam ini. Tapi yang saya pasti, ketika mana Nabi Isa sedang berada dalam keadaan kesempitan, saya tak bawa kitabnya dekat luar itu. Dalam akhir waktu tersebut, Nabi Musa itu sujud, solat dan sujud kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan angin. Allah turunkan angin yang mematikan semua macam ada virus yang macam airborne. Kita sekarang ni kan COVID-19 yang datang melalui airborne,
Kan? Benda yang sama turun, cuma dia hanya datang kepada Ya'juj dan Ma'juj saja, dan ianya mematikan Ya'juj dan juga Ma'juj. Tapi saya tidak melihatlah dalam hadis yang dipelajari itu tadi bahawa ianya keluar daripada hembusan Nabi Isa. Itu tidak disebut. Tapi mungkin ada riwayat yang lain, mungkin saya boleh semak nanti, akan saya bahaskan pada pertemuan kita yang akan datang berkenaan dengan dengan yang sebagaimana puan sebut tadilah, angin merah itu tadi. Cuma yang saya boleh confirmkan dengan puan bahawa akan ada bantuan nusrah daripada Allah yang menyelamatkan Nabi Isa dan pengikutnya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada saat itulah tamatlah riwayat Ya'juj dan Ma'juj pada peristiwa Nabi Isa dan juga para sahabatnya menentang Dajjal dan juga memusnahkan Ya'juj dan juga Ma'juj. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan. InsyaAllah. Nanti saya akan khususkan lagi tentang yang puan sebut tadi, insyaAllah. Okey, ia ada dalam buku hadis ni, Ustaz. Okey, baik. Okey, kasih. Sama. Okey. Habis. Tamat. Masya Allah. Ustaz, Ya. bagi memberkati taklim tadi Ustaz, minta berkat doa Ustaz untuk mengakhiri majlis taklim malam ini. InsyaAllah Ustaz. Doakan kami sebagai penuntut ilmu sentiasa istiqamah. Saya menumpang keberkahan antum semua ni. Doakan saya. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'a syafa'atin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil Qur'an wa syafa'atis siyam fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa usratana wa masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna dunya biyadi wala fi qalbi. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. وبلغنا رمضان يا رحمن وبلغنا رمضان يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua, insyaallah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi minggu depan hari Ahad. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Alhamdulillah, katsira. terima kasih Barakallahu Ustaz. fikum. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Insyaallah.